السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama sekali, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Taala masih memberikan ruang masa serta kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita hadir dan berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan doa saya, doa kita bersama agar keberadaan kita, perkumpulan kita, perhimpunan kita pada malam ini di bawah naungan rahmat, kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalut kok mana pun kita dengan kenuri. Kenuri ini pun kalut, dia tak kira Covid ke tak, dia kalut serupa tu ya orang Melayu ni. Kan? Dia punya tawakal dia tu tinggi sangat. Hang buatlah, ceritalah beberapa ribu sehari pun tang kenuri aku tetap buat, dia kata. Hak kalut kenuri, kalut kenuri. Hak kalut bercuti, cara kalut bercuti. Nuri, cara kenuri. Tak ada anak besar, dia kira buat kenuri sunat. Tak ada sunat, dia buat kenuri kahwin. Habis tak ada, dia duk tengok orang duk buat kenuri, dia pun tak tahu nak buat apa. Anak menikah, dak lagi halui. Sunat, sunat dah, dia pun nak repair, tak gamak, dia kata. Ada juga cucu sunat Tok Wan repair. Dia terlama, dia tak bekas-bekas jik dulu pun terbuka balik. Repair. Ya, Tok Wan repair. Cucu sunat dia kalut. Pak budak tu pun tak kalut. Tok Wan ni kalut lebih bila cucu sunat ni. Hak duk mangkit bubuh ubat kau tengah malam Tok Wan ke apa? Tidur yang cucu ni tidur kat ruang tamu. Kes 1 pagi Tok Wan mangkit. Mula kes 10 dia mangkit. Dia duk tengok suluh. Okey, elok, tak ada apa, minyak pun elok, tutup. Pukul 1:30 dia mangkit pula nak tengok cucu tu. Sayang. Cucu lena dekat ruang tamu. Tok tutup dah lampu apa semua ni, tinggal lampu dapur yang tak tutup. Pak budak tu lena tepi menantu. Duk kelang kabut Tok Wan ni terselek pun bateri tak apa nak terang.
Dia pipi selak, tersilap selak, nak selak hak cucu kena hak menentu. Dia nak berubat dia selak terkejut tuan. Dia kata pukul 10 tak sak rambut apa pun tak ada ni, penuh rambut dah dia kata. Silap selak. Hak ni yang kalut, cara tu kalut. Tapi alhamdulillah Allah Taala bagi kita kalut duk main mengaji, duk main masjid. Mudah-mudahan nikmat yang macam ni kita doakan kepada Allah agar Allah Taala berikan kepada kita sehingga kita balik bertemu dengan dia kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita. 40 hadis penawar hati. Itu kita baca pada hadis yang ke-9. Keterangan dia tu sikit sangat. Tak apa tuan-tuan baca, saya tinggal. Tuan-tuan balik baca di rumah. Kita sambung pada hadis yang ke-10. 8 baris ya. Dia punya keterangan hadis minggu bulan lepas tu 8 baris, balik baca lah. Itu tak ada apa. Dia nak terang sikit-sikit ya. Hadis ke-10. Majoriti penghuni syurga dan neraka. Betul ya Pak Sunan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-10. Majoriti penghuni syurga dan neraka. Dia nak cerita malam ni. An Ibn Abbas wa Imran bin Husain radhiyallahu anhum anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wattala'tu fil nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa atau kama qala hadis sahih muttafaqun alaih. Artinya daripada Ibnu Abbas dan Imran bin al-Husain radhiyallahu anhum, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Nabi kata apa dia? Ittala'tu fil jannah. Aku tengok ke dalam syurga. Nabi tengok bila ni Pak Long? Nabi tengok ni bila? Pada malam Isra' dan Mi'raj. Hak kita duk sambut bulan Rejab tu. Sambut tiap-tiap tahun. Faham haram tak? Sambut, mau tak sambut marah. Oi, ceramah Isra' tak buat lagi ni. Marah kat pengurusi ngaji ke masjid. Haram tak faham? Masjid duk tak ada orang, duk tak ada tentu. Ada muka putus setiap tu. Dah 10 orang, kena 3 pula dah Covid, tinggal 7. 7 pula, 2 orang cucu menikah. Tinggal 5. 3 orang pula dah kencing manis. Tinggal 2. Muka tu. Dan muka tu lah. Duk main masjid ni muka tu lah. Betul tak? Betul tak? Muka tu lah. Dulu main ni penuh kot tepi ni. Ni kena Covid setengah ni. Ni yang kosong ni. Kena Covid dah setengah. Saya pun baru lega ya Pak Long ni baru mula ceramah balik 7-8 hari ni. Kena Covid juga. Allah, tu cara kita duk berjaga tu. Depa kata kena tak mana ustaz, mana aku nak tahu, kalau tahu senang tak pi. Kena Covid. Alhamdulillah jenis-jenis orang soleh lagu saya ni tak teruk. Jenis Covid kena doktor abang kata ustaz kena Covid pun Covid jenis bagus macam ustaz ni tak kacau orang. Dia tak boleh berjangkit pada orang tu Covid. Tak kena apa Omikron tu na'udzubillah lah minta berlindung. Kena hari tu ni duduk berehat di rumah 10 hari alhamdulillah. Dan saya ambil 12 hari. Tak pergi mana. Doktor kata 10, saya tambah 2 jadi 12. Tu depa kata ada kesan sampingan pun ada. Kena tu. Kesan sampingan Pak Zuhair. 12 hari tak ceramah, pokok nipis, kesan tu. 12 hari tak ceramah, dia shot pokok tu. Pokok shot, hal lain shot belakang pinggang, shot kepala, shot habis. 12 hari tak pergi ceramah. Kena. Saya masa kena Covid tu tuan-tuan ni nak cerita bila kat tuan-tuan ni. Mereka kata ustaz baca kitab zikir syarah panjang padan. Hak mai bawa kitab muka orang. Hak mai bawa kitab muka orang dia kena syarah zikir lah. Baca apa ni, baca zikir syarah bagi panjang. Kalau bawa kitab ramai, baca banyak syarah zikir. Nak syarah ni pun dia tengok anak murid bawa kitab ramai mana. Saya baru ni kena Covid tuan-tuan.
Pi swab, jolok rojoh lubang hidung tu nak confirm, nak demam, tak demam, nak demam, tak demam, telefon kawan saya doktor. Dia kata tak apa ustaz mai klinik, kami suruh depa buat swab kat ustaz. Saya pun pi swab atas kereta ni, pi parking tu. Hak duk mai duk jolok swab ni, dia punya staff klinik tu India, perempuan, agama Hindu. Dia mai pakai lagu angkasawan semua tu. Dia pun buka, saya buka cermin, dia kata ustaz, dia kenal Hindu jenis bagus ni. Dia kata ustaz, kita swab dalam kereta ya ustaz. Okey. Dia pun pergi duk buka tu, dia suruh saya isi borang apa, duk jolok apa. Dia nak main rojoh ni. Dia kata okey ustaz. Okey, saya kata okey. Dia pun tak batang nak jolok tu, tak ni. Okey ustaz, saya nak jolok nak. Saya kata okey. Saya pun tarik nafas. Dia tak jolok. Dia tak ni. Dia kata ustaz, saya nak jolok ni ustaz. Saya pun okey. Tarik pula. Dia kata no, bismillah. Hindu tu peringat saya suruh bismillah. Tuan-tuan, hak kata orang bukan Islam ni, dia pun kadang-kadang tu, kalau dia tegur tuan-tuan tak apa, ustaz. Hak dia peringat ni ustaz. 2 kali dia kata ustaz, saya nak jolok ya. Okey. Dia tak jolok. Ustaz, saya nak jolok ya. Okey. Tarik pula. Dia kata ustaz, bismillah. Saya kata Hindu ni aku ingat sampai mati. Apa lu? Kalau dia tegur tuan-tuan tak apalah, dia ustaz. Ustaz kena tegur Hindu dulu tu lah. Ni yang kata orang bukan Islam ni tuan-tuan ni, bukan semua hak memusuhi Islam nak apa. Hak yang harbi itu apa pergi kat depa lah. Ni jaga hak mesra Islam ni. Tu saya kena tu sampai lah saya duk ya Allah. Dia boleh tegur saya nak buat apa, kena baca bismillah. Tu pengajaran Covid kena kat saya tu. Alhamdulillah tuan-tuan ni. 10 hari, 12 hari kena sihat. Alhamdulillah. Syarah pun terah. Kencing orang pun terasan tak ni dah kot. Dah Covid kena kurang sikit lah. Baik, balik pada hadis ni. Nabi SAW dalam malam Isra' Mi'raj tu, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi tengok, antaranya Allah Ta'ala bagi Nabi tengok apa dia? Nabi tengok gambaran dalam syurga. Antara yang Allah Ta'ala bagi Nabi tengok ni apa dia? Gambaran dalam neraka. Bila Nabi turun daripada Isra' Mi'raj, Nabi mahabak dekat kita. Nabi kata apa dia? Nabi kata dalam hadis ni, Nabi kata, ittala'tu fil jannah. Aku tengok dalam syurga, Nabi kata, dalam malam tu. Allah Ta'ala tunjuk kepada aku ni gambaran dalam syurga. Fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Yang aku tengok ramai dalam syurga ni siapa dia? Ramai dalam syurga ni di kalangan penghuninya adalah orang-orang miskin, fakir. Nabi kata, aku tengok dalam syurga. Ramai dalam syurga ni siapa dia? Orang-orang miskin. Bukan orang kaya, orang miskin. Sebab apa dia? Sebab orang miskin ni dia tak kalut dengan dunia. Tu pun kalau Allah Ta'ala bagi kat dia kesedaran untuk dia kalut dengan akhirat. Ada juga orang ni dah lah miskin dunia, miskin juga akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Dah lah Allah Ta'ala uji miskin dunia. Jangan kita ni diuji juga dengan miskin akhirat. Tengok atas dunia ni tak kalut apa. Tak ada apa nak kalut ni, tak ada apa. Nak kalut ni tak ada apa. Kedai tak ada nak berniaga apa, kawan miskin. Kebun getah tak ada. Tak ada. Nak menoreh kebun tak ada. Tapi tang kutip dia ada kebun pula, tu kita heran. Ada orang tanya dia tak menoreh ke belum, kebun tak ada. Tapi tiap-tiap pagi duk pergi kutip. Faham tak? Noreh ada, balas ada. Tanya dia tak ada kebun, tak ada Ustaz. Tapi duk tengok duk kutip. Dia kata kadang-kadang sesak pergi kutip pergi jugalah dia kata. Dia tak ada kerja apa langsung.
Nak kerja apa? Tak ada. Tapi Allah Ta'ala bagi dekat dia ni, boleh peluang untuk buat kerja akhirat. Tapi ada orang tuan-tuan, miskin di dunia, miskin juga di akhirat. Yang ni kita minta Allah Ta'ala lindung kita semua. Na'udzubillahi minta berlindung. Tapi kawan ni kaya. Ada orang dia kaya dunia, dia kaya akhirat. Dia kaya di dunia ni tuan-tuan. Harta benda banyak, aset banyak, rumah besar, kereta mewah, bini lawa. Boleh kat dia belakang. Hak kita ni pula rumah halui. Bilik ada satu, anak 6. Anak 6 bilik satu. Balik kuliah maghrib ni duk pijak perut anak aku depan tu, tak ada pijak lantai. Mai kawan ni pula Allah. Anak 3, bilik 9. Guna bilik 4, semua 9. Dia guna 4, dia 1, anak 3. 5 lagi hantu tidur. Rumah tu hantu ramai daripada orang. Kita ni tak ada sekian. Rumah halui. Kawan tu rumah besar. Kita rumah halui. Kawan tu kereta mewah. Kita kereta pun tak ada. Harap motor tu benar-benar rumah nak sampai masjid 3 kali berhenti tepi duk cuci pelak. Kerat jalan mampuih berhenti buka pelak cuci. Boh-boh pula sampai kerat mampuih pula dah cuci pelak. Daripada rumah nak main masjid 3 kali cuci pelak. Kok lah raga motor tu kertas pasir saja. Duk cuci pelak. Susah. Pak Long ada orang lagu tu, Pak Long ada. Kok kampung tuan-tuan tak ada lah. Kampung orang lain ada, susah. Tanya dia, orang dah mayang habis baru sampai. Dia kata, nak kira apa? Motor aku 3 kali kena jiplak baru sampai. Kita ni alhamdulillah motor gear tak ada. Wuyung jalan skuter. Sebab tu tuan-tuan, saya ni kadang-kadang duk fikir sorang-sorang. Kerja pendakwah ni tuan-tuan, ustaz-ustaz ni menyelamatkan orang daripada bakaran api neraka. Kerja bomba, selamat orang daripada terbakar dalam rumah. Kerja ustaz, selamat orang daripada terbakar dalam neraka. Biar korang bomba jugalah, bomba akhirat. Saya duk fikir ni tuan-tuan. Tak tahulah tuan-tuan terfikir ke tak. Saya ni rasa bersalah dengan Allah, rasa bersalah dengan orang. Saya ni nak buat tak ada kuasa, tak ada kederat, tak ada kekuatan. Apa dia ustaz? Nak selamat orang Islam daripada riba. Nak selamatkan orang Islam daripada terlibat dengan dosa riba. Minta maaf sebut tuan-tuan. Silap-silap kita ada main mengaji ni pun terlibat dengan dosa riba. Tapi nak buat macam mana? Nak salah siapa? Nak salah tuan-tuan? Tak boleh. Rasa-rasa kita ada pakai lebay main masjid ni terpalit jugalah rasa-rasa. Macam mana tu ustaz? Kami tak tahu. Beli motor dekat kedai. Cahaya Nunalik. Beli motor dekat kedai Cina apa semua tu. Motor pula jenis berhutang bukan cash tu. Kalau beli hak cash tak apa, jenis berhutang. Nak beli cash duit tak ada. Betul ke tak? Tu yang saya kata daripada rumah nak main masjid 3 kali berhenti duk cuci pelak tu. Nak beli cash, nak ambil duit mana ustaz? 7,000, 8,000 nak ambil duit mana ni? Baru lepas PKP ni nak ambil duit mana? Tak boleh pergi mana masa PKP tu meniaga apa pun tak boleh. Penat. Nak ambil duit mana ustaz? Motor nak kena beli. Lah kali pergi dekat kedai motor apa semua, tengok-tengok, ni nak beli berhutang. Cina tu kata tak apalah, lu angkat lah. Wah kenal lu daripada lu punya bapak, wah kenal. Daripada lu punya bapak lu kenal. Lu tengok lu nak betul apa lu angkat lah. Kita kata ni nak bayar deposit. Orang dulu tak bayar gusti. Bayar gusti punya mana? Tak ada gusti-gusti lah. Lu angkat lah. Lu bagi 100, kita buat dokumen lu angkat lah. Tengok-tengok tanya bini nak ambil motor apa. Bini kata ambil yang elok sikit. Abang Yamaha abang tu tak mau dah.
Yamaha 100 Sport noh. Exhaust tu start di sini tuan-tuan. Dengar sampai Sungai Dua. Motor dia terah. Dah Yamaha 100 Sport. Kalau kampung saya panggil Yamaha tik kucing. Tik ayam ke tik kucing noh. Ha. Duk tang 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 tang. Saya dulu pakai tu mula-mula ceramah naik Yamaha tu KAJ 5374 jangan duk tikam. Yamaha tu saya naik mula-mula saya duk mengajar tu. Dah ada lampu duduk malak. Duk ingat duk pergi mengajar tu, duk pederah kot batas ban bida. Slow lampu malak. Pederah. Itu balik mengajar itu pakai baju teluk belanga apa. Kambing lena atas batas. Celaka tunggu. Saya belah tu melambung kat atas belakang tu. Motor tu pergi terjun, mujur tak lepas dalam parit tepi tu. Saya lepas belah ni. Kambing tu mampu, motor saya duduk hidup. Duduk menyala tu tang 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 duduk dalam semak tu tang 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 tang. Mujur tak mampu. Bini kata saya duk ambil lah motor lagu ni. Abang ambil jenis nu skuter, skuter. Orang tua, skuter. Tekan wiu, tekan wiu. Dia pun tanya, Cina tu ni nak ambil berapa ni? Cina tu kata, lu angkat lah, you bayar sebulan 242 sudahlah. 5 tahun. Cina, dia bukan tahu dosa riba, halal, haram, dosa pahala, syurga, neraka. Dia tak ada. Yang dia fikir, aku nak meniaga, untung. Tuan-tuan, mai depan sikit. Baru sampai tu tak ada ruang, mai depan sikit. Ni Pak Long mai depan sikit, bagi baru sampai tu, dia boleh berjalan. Mereka duduk depan pintu kesiang kan mereka. Mai duduk depan ni. Tuan-tuan nak masuk syurga bukan nak duduk ujung-ujung kot. Mai duduk depan. Dia ambil motor tu. RM242 bayar 5 tahun. Saya nak tanya tuan-tuan yang main malam ni. Rasa-rasa motor tu terlibat dengan riba ataupun tidak? Terlibat dengan riba ataupun tidak? Kuat sikit. Terlibat dengan riba ataupun tidak? Terlibat. Pak Long tahu tak? Riba ni Pak Long salah satu daripada dosa-dosa besar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Dia istihar. Nabi istihar. Istihar apa Ustaz? Istihar perang dengan orang yang nak makan riba. Allah Ta'ala janji dia akan binasa orang yang terlibat dengan dosa riba. Kita pergi beli Pak Long. Saya nak tanya tuan-tuan, nak salah siapa? Wah, Ustaz nak salah kami. Kami tak ada duit nak beli motor. Betul tak? Betul. Ustaz ada makna haram. Jangan duk beli. Hang tak apa Ustaz. Main mengajar tutur 200 balik boleh bayar kita. Ni orang kampung. Daripada rumah nak main masjid pun 3 kali berhenti cuci pelang. Saya tak salah tuan-tuan. Tuan-tuan perlukan motor. Habis tu nak salah siapa? Tuan-tuan duk sign tu Pak Long tahu tak Pak Long duk sign apa tu? Pak Long duk sign agreement tu Pak Long tahu tak? Nak tahu apa orang putih? Kita kira tak mana nak sign ni, nak sign. Janji boleh buat balik motor baru sudah. Pak Long tahu tak dia punya cas tersembunyi apa semua ni? Silap-silap minta maaf cakap. Saya bukan nak kata kat tuan-tuan. Silap-silap motor haduk bawah kemah tu pun satu. Hai kita duk main masjid ni. Tapi nak buat lagu mana? Betul tak? Sebab tu saya kata saya tak boleh nak salah orang kampung. Mereka perlukan motor nak pergi buat kerja. Tuan-tuan, mereka tak agreement. Hak letak tu pula budak Melayu. Sign. Pak Long sign lah Pak Long ni orang putih. Pak Long baca tak faham. Kita pun yes no alright, yes no alright. Alright, sign. Dekat 50 lah muka surat tu ada. Betul tak? Sign. Haram tak faham apa?
Nak faham apa? Pak Long tebal tu. Borang duk isi apa anak nak ambil buku teks tu pun tak faham. Anak habis sekolah, dia buat balik main borang nak kena isi tahun depan nak ambil buku teks, pinjaman buku teks. Cikgu tu pula hak muda ni dia moden, pi tulis pula, tulis orang putih. Balik main duk isi. Pak tak ada peduli dah, dia duk kira duk kemut okok daun dia tu. Habis makan malam dia duk tamin tu duk kemut. Kena temakau pula orang bagi hak baru pula bagi tadi. Dengan baju tak pakai duk kemut tu. Mak duk lipat baju anak man, mak ni nak kena isi ni. Mak tak betul buku teks tak dapat. Mak pun mak tengok. Orang putih. N-A-M-E, name. Dia pun duk ni apa dia ni? Name. Oh, tu nama lah tu. Cikgu hang ni orang Perak ke? Kampung masjid. Nama, tulis nama. Tulis nama. Main nombor 2, address. Dia address. Ni apa dia pula ni? Ni address. Address. Dia tak faham. Dia tanya orang tua duk kemuk kat daun tu. Abang ni dia kata address ni apa dia? Hak tu address dia kekeh hang tinggal kopi isi lah. Dia minum isap rokok. Dia main petak nombor 3. Hak ni kalut. Sek. S-E-X. Sek. Sek tu jantina. Dia baca-baca sek. Hai. Bukan nak pinjam buku teks nak cerita habis benda dalam kelambu kot. Dia duk fikir tu mak ni. Anak kata mak tak isi, mak tak boleh dapat buku. Tanya orang tua tu, abang ni sek nak tulis apa? Laki dia kata tulislah seminggu 2 kali. Tulis orang tu seminggu 2 kali. Nak ambil buku teks. Tu pun selera dah tak faham. Tambah nak pergi duk isi tu 50 muka surat tu. Pakai dah dah. Ni cikgu dia pun dia buat cerita tu. Dia pergi tulis orang putih. Serupa dah duk baca khutbah ni pun. Saya banyak kali dah duk pesan kat kawan-kawan duk pejabat agama. Apa jangan duk tulis lah teks khutbah tu orang putih. Kesian tu imam duk mangkong. Betul tak? Kita nak balik awal. Tu imam duk mengejar tak lepas. Intensif, inisiatif, insentif. No. Ni ada cerita betul. Bukan saya nak main nak muhur tentang cicit-cicit sekolah ni, cerita betul. Ada satu masjid. Tu imam tu baca hak yang tulis nu AADK nu agensi dadah tu. Hari dadah kebangsaan lepas pun tulis lah pejabat agama ni cetak ya. Mai duk baca cerita pasal penyalahgunaan dadah. Dia duk pi bubuh nama dadah. Tu imam 68. Merangkak nak sebut dadah tau. Sampai hak geng duk bawah tu terkejut dengar nama dadah. Dia kata dadah habis amma ba'du apa. Tajuk khutbah kita pada minggu ini adalah penyalahgunaan dadah. Sidang Jumaat sekalian, dadah merupakan musuh nombor 1 negara. Okey ya. Dia baca metan nama dadah. Antara dadah-dadah yang terdapat dekat pasaran hari ini, heroin, morfin, kokain. Bahasa orang putih. Dia pergi ajawi, merangkak tu imam. Heroin, eja dia harawau amzah yanun. Tu imam tu antara dadah-dadahnya hero. Hak pegawai dadah tu duduk depan mimbar. Hak pejabat agensi dadah tu duduk depan mimbar. Dia kata nak bunyi kok mana tu imam ni. Hak baru keluar pusat serenti pun duduk belakang. Dengar. Hero. Kok mana pula ni? Jenuh batuk atas mimbar tak lepas. Hero. Harawau amzah yanun. Lah kali tu imam ni kata mau aku tak sebut pun tak kesudah. Dia kata tu sebut bi. Heroin. Morfin. Kokain. Hak yang budak baru keluar pusat serenti kata dadah jenis apa tu imam dia kata. Heroin, dadah. Heroin jadi heroin. Morfin. Kokain ambil. Tok bila duk kawan duk lena. Dia mungkin duk mencarut apa tu imam dia kata Jumaat ni. Kesian tu.
Perasaan tuan-tuan boleh hak tu malam ni kan. Balik lagi bini tanya. Ustaz cerita apa malam ni? Dia kata dah heroin. Dia kata, boleh hak tu menjadilah Pak Long. Tuan-tuan, berapa ramai yang terlibat dengan riba? Saya duk berangan, tuan-tuan, tapi berangan ni orang kata angan-angan mak jenin je lah, tak dia nak buat. Duk berangan apa Ustaz? Saya duk berangan, tuan-tuan, dalam Malaysia ni, masjid-masjid yang duk kutipan hari Jumaat ni, belas ribu ni ada banyak mana? Jangan duk cerita masjid kampung. Jangan duk cerita masjid kampung. Tuan-tuan duk pergi minta duit kat masjid kampung, dia makin. No, hak masjid-masjid besar. Hak seminggu 14,000, seminggu 15,000. Tuan-tuan bayang kalau kita boleh buat satu syarikat bawah masjid ni, tuan-tuan. Kutip duit-duit masjid banyak ni. Buat loan kepada anak Korea yang nak beli motor. Selamatkan anak Korea daripada riba. Mustahil tak? Tak mustahil. Tapi nak buat boleh tak? Berat. Sebab apa dia? Sebab orang Islam ni payah bersatu. Kesian tuan-tuan. Nak salah orang kampung ni pun nak guna motor. Ustaz pula duk main duk cerita bab haram riba. Dia kata ustaz ni 4 kali dah duk main duk cerita kita ni neraka je. Dia abang kat Mursi lepas tu, buang ustaz tu duk cerita kita masuk neraka semua. Mampus minta tak syurga langsung kampung kita ni. Ustaz dia kira neraka ya. Hak yang duk main duk ngaji ni dia tak apa nak puas hati. Dia kata celakui betul. Minggu lepas mai cerita kita duk dalam neraka. Dia mai minggu itu cerita ni 4 minggu dah hantar. Kita kerja duk tutup duk dalam neraka ni. Dia kata 4 minggu lah. Lah biar bang kat Mursi masjid tukang ustaz lain. Mai pula ustaz nak buat mai minggu depan nak duk cerita bab nikah doa. Dia kata ustaz ni aku belaga elok dia kata. Ustaz ni aku belaga elok. Dia kata 2 minggu dah duk cerita nikah doa aku cukup syok ustaz ni. Ada agak jenis tu. Saya pergi mengajak satu masjid. Tok imam tu kata ustaz nak mengajak orang ngajak pergi kona pergi tam nikah doa tu kena bagi ada agak tu ustaz. Dia ceh kami ni. Nak nikah tak berani. Tuan-tuan, saya duk fikir masalah tu. Takut jadi miskin di dunia, miskin juga di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Nabi kata, aku tengok dalam syurga. Ramai dalam syurga ni orang-orang fakir. Nabi kata, sebab apa? Sekali kita baca. Ni berat sikit nak baca ni. Wattala'tu fin nar. Tengok pula dalam neraka. Nabi kata, aku tengok pula Allah Ta'ala bagi aku tengok dalam neraka. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Ramai dalam neraka ni orang-orang perempuan. Nabi kata, maklum. Tak nak gelak elok ni buat diam. Jangan duk marah lagi. Dia kata aku duk kata dah tak sat. Dia kata geng hak riba neraka ni. Dia kata kita pula neraka. Tunggu sat. Maklum. Nak baca kan nak lompat? Baca tak apa. Maklum tahan kau saya nak kata ni. Tahan. Maklum bagang nyok ni tak ada masalah. Hang kata pi apa pun tak. Jangan maklum hang nikah dua sudah dia kata. Hak lain kok mana tak apa. Baca pi lah maklum no. Bulan depan kita baca tajuk lain pula. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata pada kita baca terjemahan tu. Daripada Ibnu Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu anhum, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ke dalam syurga kata Nabi, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan orang-orang fakir. Dan aku melihat dalam neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada golongan perempuan. Keterangan. Baca keterangan tu dulu. Jangan duk pergi syarah berhenti dekat tu ya. Dia kata mampu. Orang kaya duduk dalam neraka belaka. Orang perempuan duduk dalam neraka belaka. Baca dulu syarah dia kok mana. Bukan hang kaya dilempar masuk dalam neraka. Tak. Kalau hang miskin pun tak taat ke Allah. Awat. Hang ingat tempat hang dalam syurga. Dah lah miskin. Derhaka pula. Duk kerja tikam mekok sampai tak berhenti. Contoh. Tu pun nak marah kat tu. Dia kata kami pun nak melabur hak tu. Ya ustaz Alin tak payah nak melabur dah. Tikam sampai tiap-tiap minggu.
Betul tak? Hari Rabu. Kan? Hari Rabu. Dia buat tak mau nak angguk tu. Tak ada kot. Dia kata kami ikut belah bagan nyok, tak tikam ekor, kami tikam kepala. Tak, oi. Duk kerja tikam ekor, balong payah kena. Cuba tikam kepala tengok. Hak Cina atau kedai ekor tu, setahun 3 kali buat keluar kereta baru. Hak Melayu duk pergi tikam tu, 3 kali setahun Cina tarik motor. Tak, dia duk tikam tahun tu lah. Allah, ni bukan bagan nyok ni tak, no. Bagan kelapa. Mampus tak, dia duk tikam tahun tu lah. Orang perempuan pula, bukan semua orang perempuan masuk neraka. Kena baca lah keterangan tu. Ni kalau tara bini-bini tuan-tuan duk main masjid ni. Maklum-maklum ni. Bukan nak neraka kot, maklum no. Ha, maklum? Maklum? Ha. InsyaAllah ha, duk belakang terai tu semua ahli-ahli syurga belakang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ta'at tak sangka tu. Tengok tu. Kalau ikut metam ngaji, tengok kelaku Pak Long, tengok kelaku Mak Long. Agak-agak siapa syurga dulu? Ha, tuan-tuan. Kalau ikut kelaku mengaji ni, cuba tengok belakang terai, tengok depan terai ni. Agak-agak siapa syurga dulu agak-agak? Kita dengan mereka. Tang malam boleh kat mereka. Dengan kitab, dengan buku nota. Kita. Boleh tak nak dinin tu 2 biji peluru, 1 pistol. Itu lah. Kan? Kalau ikut boleh kat lepa awal maklum. Sebab tu saya seronok ajak maklum-maklum ni kuliah. Oh. Konsisten depa ni. Pulun. Tu buku kitab 1, buku nota 1, pen 3. Biru merah hitam nak tanda. Buka kitab dia tanda elok, ustaz baca dia lena. Ha. Boleh dekat kuliah lah maklum. Pen pun haram tak guna, buku nota pun haram tak tulis. Lena. Ada pula jenis tulis tu. Tulis, dia tulis tajuk, lepas tu dia ambil pula pen merah, dia buat awan. Lah kali boleh awan tu, ustaz mengajar haram dia tak faham. Tulis. Bab tulis ni. Ustaz kata ada 5 amalan Nabi suruh buat. Memudahkan masuk syurga. Ustaz tu buat habang. Cepat. Satu-satu. Marah ustaz. Sebut tu. Ustaz tu kata pertama istighfar. Yang kedua, mai minggu depan ustaz tu habang pula. Nabi kata ada 4 amalan kalau kita buat masuk syurga. Yang pertama istighfar, tulis pula minggu ni. Ustaz tu kata tulis apa minggu lepas tulis dah. Dia kata tulis dah minggu lepas dia kata. Tu tanda dia apa dia? Rajin menulis, korang baca, balong eh. Lah kali buku nota tu lepas dalam syurga tu pada kita maklum. Ha, kalau tengok kelaku mereka main masjid dengan kelaku kita. Hak bersiap nak main masjid malam ni, siapa dulu? Mereka ke kita? Ha, maklum tolong jawab tak maklum? Hak bersiap dulu nak main masjid ni maklum ke Pak Long? Maklum lah sereka baju, cari butang baju, teluk belanga bubuh. 6,5 duduk kaluk dah sereka baju. Sereka. 3 helai baju maklum baru selai baju Pak Long. Dia besar. Sereka. Bubuh, tantu apa semua. Maklum pergi mandi. Pak Long haram tak mandi lagi. Bersiap. Pak Long pula pergi mandi. Memang bersiap-siap dah. Maklum tak lagi. Berkelain pula tak nak keluar. Kah lah. Amboi. Lambat dengan bedak-bedak. Maklum kata sabarlah abang tak apa. Papah mandi buh baju dengan kem dekat. Sependa apa pun tak pakai. Kami ni macam-macam. Keluar duk teh motor tu. Wong. Wong. Mampu hinjim. Pop. Hangat mulut tak mau nak kata apa. Serupa bini saya tu. Dia bersiap tu lama sungguh. Tu dia keluar, dia tengok kita duduk teh motor tutup enjin. Dia tanya nak kena semua. Awak yang mati enjin pula, taklah. Awak ingat minyak motor aku pak amuh ah. Dia mula. Dia duk hangat dah, ingat motor aku pak hang 20 minyak ah. Tara nak sampai, Pak Long, lepa awal pada kita Pak Long. Sampai siapa yang lepa masuk neraka ni? Mai kita tengok. Bukan semua Mak Long dah, bukan semua. Keterangan. Di malam Isra' Mi'raj telah diperlihatkan kepada Nabi SAW 8:28 lah. Tak tahulah Pak Su kata saya sini masuk Ansya pukul 9. Betul? Betul kan?
ke-9 Masya. Pak tu abang saya tak tahu. Kau masuk ke awal ke-9? 9 tau, 9. Kita kira Masya ke-9. Kira sangat tuan-tuan. Di malam Isra' Mi'raj telah diperlihatkan kepada Nabi SAW banyak perkara-perkara yang gaib. Kata Tok Syekh kita. Banyak yang Allah Ta'ala tunjuk dekat Nabi perkara-perkara gaib. Termasuk di antaranya keadaan di syurga dan keadaan di neraka. Antara yang Nabi tengok tu. Nabi tak, yang tu dia nak abang apa tu? Dia nak abang kata Ustaz 45 minit dah. Setengah jam lagi masuk Aisyah. Tu dia abang tu. Ni lepas Covid jam ni tuan-tuan kena faham bunyi tu bukan masuk waktu. Setengah jam lagi nak masuk Aisyah. Pak Long. Nabi tengok macam-macam. Hak Nabi tengok tu Pak Long daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Dia ada dua. Yang pertama nama dia Isra. Yang kedua nama dia Mi'raj. Dalam Quran pun ada dua surah. Isra diceritakan dalam suratul Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram tu. Mi'raj dalam Al-Quran dicerita dalam suratul Ma'arij. Bisa dengar nama surah Al-Ma'arij? Bisa dengar? Bisa. Jarang. Saya jarang dengar ni. Baru lama-lama kali dengar. Saya jarang baca yang tuan-tuan duk teribik. Inna a'tayna ya. Tu pun kadang-kadang habak nama surah dia tak tahu. Temu duga mai. Ni hang boleh baca Fatihah. Apa ada Fatihah? Dia kata Fatihah tak apa Ustaz. Tak apa. Hang tak apa Fatihah, hang baca Alham. Dia kata Alham boleh. Dia kata Fatihah tak boleh, hang baca. Serupa kita kata dah. Kena balik baca suratul Kafirun 4 kali. Dia kata tak apa. Hang tak apa suratul Kafirun, hang baca Quliyah. Quliyah boleh, dia kata. Kadang-kadang nama surah ni orang tak apa. Dua surah ni dalam Al-Quran. Isra' Ma'arij. Yang Nabi tengok macam-macam tu bila? Kata Imam Sayuti, yang Nabi tengok macam-macam tu daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa di Palestin. Makkah, Palestin. Hak Nabi tengok penyakit-penyakit umat dia di akhir zaman tu. Ada tak Nabi tengok tuan-tuan? Satu orang lelaki dihidangkan dua daging yang berbeza. Satu daging yang sedap, satu daging yang penuh dengan nanah dan ulat. Bisa dengar tak cerita tu? Satu daging tu hak wahyu pak yu tu. Tahu wahyu? Sedap belum wahyu tu. Daging lembu tu dia tak boleh stres nak bagi daging sedap. Saya tanya kawan duk jaga daging tu, awak daging ni bersekilo, beribu. Dia kata Ustaz, lembu ni nak jaga Ustaz. Lembu ni tak boleh stres. Hak bela tu stres tak apa. Lembu jangan stres. Belum. Lembu tu duduk dalam kandang depa pasang lagu kitaro. Nak bagi lembu tu tak stres. Hak stres apa dia? Hak duk bela lembu tu. Tu daging dia sedap. Bukan jenis lembu duk kat belah bagai nyok tu. Putih gigi duk kancing tak mana putih. Lembu kot bagai nyok ni stres. Mai rumah kawan ni halau pi rumah kawan ni halau. Stres lagu tu yang lembu tu. Sebab tu kita duk makan daging lembu korban tu. Putih gigi duk kancing daging tak mau nak putih. Lembu stres. Tak wahyu tu tak stres belum. Kandang boleh elok. Hak stres hak bela tu. Sedap. Saya biasa dah sekali dengan Allahyarham Datuk Ismail Qamus. Saya habis ceramah di Selayang. Dia telefon. Dia kata malam ni entah ada di mana Selayang Ustaz. Dia kata balik Selayang mai dekat Ampang ni kita makan. Saya pun pergi. Dia nak belanja. Pergi makan tu Pak Long. Tokek kedai tu. Kedai hak daging tu. Tok Ismail kamu kata ni. Bawa Ustaz ni pergi tengok daging dalam tu. Dalam TI. Saya pun pergi tengok. Daging hak kami makan tu Pak Long seketui tu. Dia angkat dia buh atas penimbang. Tekan-tekan keluar mai. RM48,756. Saya ingat bela. Seketui tu. Kami tak makan lah RM48,000 tu. Dia kerat bagi firih kami makan. Padahal nak makan tutuh cemeh ni. Dia kerat ujung tu lah. Dia bakar bagi kami makan. Mau dia duduk jamu hak seketui tu dia pun kena gulung tikar juga. Dia kata kita makan Ustaz. Dia kerat ujung tu kita makan.
Dia main tu ada lah lebih kurang dalam 10 hari. Makan. Tok Ismail kamu kata mentah makan. Anak tak nak makan dia kata. Kerap dah duk makan ni. Tokey kita ni haji, kita ni duk jamu makan. Allah Pak Long. Saya pun makan peri tu. Sekali tu makan. Sedap ni tak tahu nak habaq lah Pak Long. Kalau kita orang utara ni kata sedap nak mampuih, dia atas pada mampuih lagi tu sedap tu. Tak ada ayat dah nak cerita. Mampuih pun tak lebih dah. Sedap. Sebab tu orang kaya ni Pak Long, mereka tak ada penyakit makan pun. Kira daging tu 3 kali kecil telan, 3 kali kecil telan, 3 kali kecil telan. Tak macam daging lembu korban kita tu. Kecil mereka tak putih-putih. Lah kali telan seketul dia keluar balik pun seketul tu. Kira perut pun tak boleh nak bagi dia hazam. Dia nak tekan keluar seketul yang dia kata daging korban tu. Keluar balik pun seketul. Sebab apa dia? Lembu kita ni stres. Stres belum. Daripada kandang nak halau naik atas lori tu pun dia lari sekampung kita lihat. Tak stres lagu mana lembu tu. Dia nak turun daripada tempat nak bintang tempat melih tu pun. Tengok geng nak main semelih ni pun muka seorang-seorang. Ni dia duk asah pisau depan dia. Nabi kata dah jangan duk asah pisau. Dia kata tu aku nak kena asah kak. Haram dia dah dia kedarah pokok kektes bini aku hari tu ni. Ni biasa. Nabi duk asah dia tanya lembu ingat lagi pokok kektes hak makan tu. Hantar aku beli kat Kemerah Highland, hantar tak? Dia kata lembu. Tak stres lagu mana lembu tu. Ni nak habaq kata daging tu sedap. Kata Nabi aku tengok puak ni. Satu daging dihidangkan daging yang sedap. Satu daging lagi penuh dengan nanah. Penuh dengan benda busuk. Ada ulat. Tak depan dia. Puak ni dia tak ambil daging hak elok tu. Dia duk pergi ke darah daging hak busuk tu. Nabi tanya malaikat Jibril. Siapa ni Jibril? Apa yang Allah Ta'ala nak habaq ni Jibril? Malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, nak habaq Allah Ta'ala nak habaq kepada kamu. Itulah perangai umat kamu di akhir zaman. Di antara penyakit umat kamu di akhir zaman. Sebab apa dia? Lepa ni ada isteri yang halal. Lepa nak buat apa pun boleh buat di rumah. Tak ada. Dia duk pergi cari betina sundal yang haram untuk dia seronok. Ha. Ada jenis perangai tu kot belah-belah kita ni. Ada. Bukan kita. Kot belah-belah kita. Ada tak perangai lagu tu? Pak Long? Ada tak Pak Long? Hei, orang berganyok. Pak Long ni jenis tak mahu nak abang. Saya nak tanya hak belakang tiaran. Puak tu jujur. Lepas. Mak Long? Oh, Mak Long. Ada tak perangai lagu tu Mak Long dalam kampung kita, dalam masyarakat kita? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Kira soleh belakang ni. Kan Mak Long tak tahu. Tukuk belah kami tu mujuk lah. Danok tu tak buka. Tidak kah? Nukuk belah-belah kami tu. Orang mati atas jadah, lepas mati atas perut siang. Mujuk lah PKP ni tak buka. Tu Nabi tengok tu. Nabi pi pula. Tengok pula anime puak mana pula. Duk kira tanggung kayu api. Duk tanggung kayu api. Jalan-jalan bawa tanggung-tanggung rebah. Haram tak larat. Dia ambil buh balik. Tambah pula main kuat atas. Nabi tanya Jibril. Jibril. Ya Jibril. Ni siapa pula ni? Jibril kata, ya Muhammad, ya Rasulullah. Inilah perangai umat kamu nanti ni. Hak jenis duk gila jawatan. Hak ada tak terbuat. Duk likan lagi. Nak ambil yang baru. Saya nak tanya tuan-tuan. Hak jenis tu ada tak dalam negara kita ni? Ada ke tak? Tambah-tambah hak jenis mazalimatan sekali yo. Faham? Waktu kita kena macam-macam muka tak nampak. Hamba mampu pergi kat hang lah. Hang yang tu mampu pergi kat hang lah. Mai dekat belah raya muka dia dah. Assalamualaikum, amai lama tak nampak. Memang tak mau orang tak mai. Faham tak ni? Faham tak ni? Saya tak katakan siapa-siapa.
5 tahun baru dia main kamu, kita ambil lama tak nampak. Memanglah. Pasal apa lama tak nampak? Pasal hang tak main. Aku duk ada tahniah, hang tak main. Dia tu penyakit. Tak, kita duk pangkah, angkat lagi hak jenis penyakit tu. Sebab apa Pak Long? Sebab apa dia Pak Long? Sebab apa yang jadi? Pasal kita ni daripada kecil, mak pak kita duk ajak lah tu lagu nyek-nyek semut tu. Nyek-nyek semut. Siapa sakit? Naik atas ke turun bawah? Nyek-nyek semut. Siapa sakit? Naik atas. Tu yang kita duk angkat orang penyakit yang naik atas. Awak macam duk jegir kat saya ni. Tak jegir saya nak balik tuan-tuan. Betul tak? Jangan duk ajak dah kat anak cucu kita lagu tu. Nyek-nyek semut. Siapa sakit naik atas. Hak penyakit tu duk naik atas. Hak yang sihat tak naik. Hak tak ada penyakit tak naik. Yang duk naik yang penyakit tu. Tu dia naik kita boleh penyakit. Serupa duk nyanyi lagu bangau oh bangau. Mana ada kita salah, semua orang salah. Pasal apa duk nyanyi lagu bangau oh bangau? Bangau oh bangau, kenapa engkau kurui? Kita tanya bangau. Hak syok pula bangau tu dia boleh bercakap. Bangau, awak angkuri bangau ada. Bangau kata Allah, jangan cimen ni. Ada bangau kata lagu tu. Kita menyanyi-nyanyi bangau tu mati lagu tu, aku guna cimen ni. Ada? Tak ada. Macam mana aku tak kurui? Siapa salah? Siapa salah? Ikan. Sebab apa dia? Tak timbul. Masalah aku kurui ni ikan tak mau timbul. Tanya pula ikan. Ikan oh ikan. Kenapa kau tak timbul? Ada ikan kata, tak nak lompat lah, kena gaut. Ada? Tak ada. Tak ada. Tanya ikan, macam apa hang tak timbul? Ikan salah siapa? Ikan salah siapa Pak Long? Rumput pasal dia panjang. Betul tak Pak Long? Tak ada salah, kita salah orang. Tanya pula rumput awak panjang. Ha? Pasal apa dia panjang? Tak salah aku, kebau tak makan. Tanya pula kebau. Awak tak makan. Dah kebau kita minta nak pepak dah rumput ambil mai hantar dah ada lagi nak 48,000 tu. Duk kerja kedara rumput tak ada. Kebau kata aku tak salah, yang salah perut. Perut aku sakit. Hantam perut ni dia muhung. Tanya pula perut awak perut sakit. Sebab apa perut sakit? Makan nasi mentah. Bila kebau makan nasi tuan-tuan? Bila kebau makan nasi? Hak ni kata daripada dulu duk kenapa bodoh lagu tu. Saya dulu pun duk menyanyi lah baru fikir bila kebau kedara nasi. Kebau mana ni? Duk menyanyi satu. Mak Long? Kebau mana Mak Long kedara nasi Mak Long? Kebau baganyok lah. Kedara nasi kebau ni. Duk salah, pi salah, mai salah, pi salah, mai. Hak bagus, tuan-tuan tahu siapa dia? Ulang. Mujuk dia kata tu makanan aku kalau dia pi salah orang lain, pasal lagu ni tak habis. Pasal lagu tu tak habis kalau ulang pun duk salah orang. Tentu baiknya ulang. Ha? Awak yang nak makan kata, memang makan aku, dia jawab. Selesai. Kalau kebau habak tak sihat kan tak nyanyi dah lagu tu. Tak duk nyanyi kata lagi hujan. Hujan pun tak mau nak kata ikut suka aku lah aku nak turun. Tak ada, kata panggil. Tanya pula kata awak panggil, kata tak panggil lagu mana ulang nak makan. Bagus ulang. Ulang yang nak makan kata pasal apa? Dia kata mampu happy makan aku lah kata. Selesai lagu tu. Ni lagu ni tuan-tuan jangan duk ajak lah. Sebab tu dalam masyarakat ni tak ada siapa nak mengaku salah. Tak salah dia tu. Tak salah dia ni. Tak salah dia ni. Tak ada. Kod nak kata muhasabah, tak muhasabah, tak ada. Satu lagi lagu yang saya kata tu lagu nyek-nyek semut. Siapa sakit naik atas. Duk angkat orang sakit tu. Hak sehat belagu ni bukan tak boleh jadi calon ni. Tengok muka pun tahu ni. Ni muka-muka pemimpin belakang ni.
Walaupun takut nak menikah dua, ni pemimpin negara ni. Awak tak ada ke orang sini layak jadi calon? Tak ada. Saya tak mau. Dia kata ustaz, saya tak mau. Jadi orang politik ni mengarut tuan-tuan. Saya duk main mengajak tuan-tuan duk cerita pendapat ulama. Hak ni ulama ni kata macam ni. Yang ni ulama ni kata macam ni. Saya ustaz, duk baca pendapat ulama. Bila saya jadi orang politik, saya tak baca dah pendapat ulama. Sebab orang politik dia bukan kira pendapat, yang dia kira pendapatan. Dia tak? Tak mau. Jadi duk lagu ni elok dah. Ni palung ni. Muka-muka ni boleh jadi pemimpin belakang ni. Siapa ada yang mau jadi pemimpin, angkat tangan. Kita nak angkat. Tuan-tuan tak mau jadi YB tuan-tuan? Tak mau? Siapa kata tak mau bodoh tuan-tuan? Mana ada teruk? Hak teruk kita duk ikat bendera sampai pucuk. Ni duk angkat bendera sampai nu. Pucuk pokoknya. Pijak-pijak tersilap dia bersagat dada tu daripada pucuk sampai ke bawah. Hilang bulu dada. Lomok minyak ni tak nak mampu. Esok naik panjat pula. Tetak pokok buluh miang kot tengah belakang ni. Sampai dia jadi YB, kita duk miang tak habis lagi. Dia turun dada apa? Dia jolok RM50, teruskan perjuangan. Kita melihat momentum masyarakat memihak kepada kita. Teruskan bekerja. Saya akan membela nasib tuan-tuan. 5 tahun hilang. Haram jadah kita kata. Tak nampak? Saya akan bela nasib tuan-tuan. Derita tuan-tuan. Derita saya. Oh, tak nak pangkah. Leh kali mana? Mana? Kita tengok poster kerap dah tengok orang. Mai raya kata simpang muka dia. Dia tak nampak. Derita tuan-tuan, derita saya. Sengsara tuan-tuan, sengsara saya. Pangkahlah saya. Kalau memikirkan diri saya tidak akan masuk bertanding. Tetapi saya langkah ke medan ini untuk mengangkat martabat hidup tuan-tuan. Kita dengar bercirik ceramah dia tuan. Pangkah. 5 tahun haram tak nampak muka. Duk kena dah lagu tu lah tuan-tuan. Tak kata siapa. Tuan-tuan jangan duk report pula. Saya pernah mention nama siapa. Saya cerita kelaku. Kelaku orang politik ni lebih kurang nikah dua. Muhur tanu dia main muhur tani. Dia pergi muhur tanu. Orang politik tuan-tuan. Nak cari makan. Pak kita mati 4 tahun dia boleh suruh kirim salam ni. Pak dia tu mati 4 tahun dah. Dia boleh suruh balik kirim salam. Kita pun bersalam dengan dia. Ingat saya Datuk. Dia bukan dia kenal kita pun. Awak tak ingat. Aku tengok muka hang jauh muka perasaan dah tak. Dah dia tak tahu siapa. Kita pun tu first time jumpa dia. Tak tengok kelaku orang politik ni. Tu alhamdulillah. Dia kata abah sihat abah. Pak ni mati 4 tahun dah. Dia kata abah sihat. Kita pun cuba kita pun kena. Alhamdulillah alhamdulillah. Tu lah minggu lepas jumpa di market. Kita kata yang pak aku pun main dekat market. Tak ajak main rumah. Dia main dekat market. Dah minggu lepas jumpa kat market. Dia takkan salam kat abah. Tak ada jumpa. Pak mati 4 tahun dah. Ni kata orang politik tuan-tuan. Orang politik. No. Duk angkat kayu api tu tak larat dah. Duk angkat kayu api tu tak larat dah. Bubuh tengah belakang. Jalan-jalan rebah. Angkat, bubuh, tambah lagi. Jibril kata, ya Muhammad, itulah perangai umat hang. Yang mana? Umat hang yang mana dah diberikan tanggungjawab dan amanah. Yang ada tu pun lepas tak larat nak tanggung. Dak, duk pergi cari lagi amanah dan tanggungjawab yang baru. Nabi pergi. Dan Nabi tengok juga dalam peristiwa tu tuan-tuan. Antara yang Nabi tengok juga kata ulama. Nabi tengok dalam syurga. Allah Ta'ala bawa pula Nabi tengok kelaku dan gelagat di dalam neraka. Tengok. Dalam syurga pun tengok. Dalam neraka pun tengok. Lalu Nabi kata pada. Nabi kata, maka apabila Nabi masuk ke dalam syurga. Kata Tok Syekh kita.
apabila Nabi masuk ke dalam syurga, beliau melihat kebanyakan penghuni syurga itu adalah dari kalangan orang-orang fakir. Sebab apa? Ini disebabkan sewaktu mereka berada di dunia dulu, kata Nabi, banyak berpeluang untuk memperbanyakkan amal ibadah. Sebab dia tak gelut. Lepas ada banyak masa nak buat ibadat. Tu kalau nak buat ibadat, kalau tak mau buat, dia tak buat juga. Susah. Buat amal ibadat ni tak. Susah. Haram tak buat apa. Tak kalut mana orang kata jomlah pergi masjid. Ada kata pergi dulu. Duk pergi dulu dari dulu ni. Ada kata tak apa, pergi dulu. Dia kata insyaAllah pergi dulu. Tak sampai seru. Ni jenis jahat juga. Bila nak buat baik, tak sampai seru. Ada tak jenis tu, tuan-tuan? Kok dalam kampung ni ada tak jenis tu? Ada. Hak kita duk cerita ni bukan nak kata kat orang, duk kata kat kita. Jomlah kita pergi masjid. Dia kata aku bukan tak mau pergi. Dia kata tak sampai seru. Awak anak suruh tu imam bawa motor ambil hang depan rumah baru sampai seru. Serupa orang ajak pergi Mekah. Tanya talih semua pergi dah. Jakarta sampai dah, Medan sampai dah, Danong. Dia kata pasal tak buka lah. Tidak, dia kata tiap-tiap hari Jumaat sujud sejadah, dia kata di Masjid Danong. Hak ni kelaku geng kat belah kampung saya tu. Dia kata Danong ni bukan duk apa, saya duk pergi Imarah tu, pagi-pagi Jumaat tu, duk pergi sujud sejadah, dia kata. Mau kita tak pergi duk tolong siapa dia nak mayang kat masjid tu. Fardu kifayah. Masjid kampung hang pun haram pakai sudah tak sampai, duk pergi duk Imarah masjid kampung orang. Semua pindah. Jerman pindah, Itali pindah, London pindah. Tanya dia ni, Mekah bila anak pergi Mekah? Dia kata tu lah, dia kata. Mekah ni lain sikit dari tempat lain. Aku bukan tak mau pergi, pasal seru tak sampai. Saya bisa tanya seorang maklum ni, seru. Dia kata aku tu seru tak sampai. Saya kata maklum, seru tu macam mana maklum? Dia kata seru tu ustaz, bila kita tidur waktu malam, dia ada satu suara tamai. Mekah, Mekah, Mekah. Dia pasal dia tu saya tak kenal, saya tak jawab lebih kurang. Kalau saya kenal dah. Kalau saya pun bisa dengan dia, saya nak tanya dia lah makan penendang tengah belakang bila nak tengok tu. Bila kita tak kenal. Awak anak tunggu kapal terbang main berhenti depan rumah hang baru nak pergi. Awak hang tak pernah baca ke dalam Al-Quran Allah Ta'ala seru berapa ribu tahun dah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dalam Quran kata. Dan sempurnakanlah al-hajja wal umrata. Haji dan umrah kerana Allah. Tak seru lagi. Tak seru lagi. Nak seru sampai terang mana lagi? Tanu tapi serupa lah. Masjid awak tak main ke masjid ni. Hang lah tak pernah nampak muka kat masjid ni. Itulah seru tak sampai lagi. Amboi. Hang ni jahat. Sebab apa dia? Bila tanya bila nak buat baik. Bukan aku tak mau pergi. Allah tak seru. Bukan salah dia. Dia duk pergi letak kesalahan tu ke Allah. Jahat ke tak Pak? Jahat ke tak? Masjid haram tak pernah main. Contoh. Susah. Tapi kalau hang tu susah, Allah Ta'ala tak bagi kekayaan. Masjid sampai, alhamdulillah. Masjid sampai, alhamdulillah. 5 waktu di masjid, alhamdulillah. Sebab apa dia? Tak kalut. Hak tu jenis orang fakir yang Nabi tengok ramai duduk dalam syurga. Tapi hak jenis dah miskin, tapi duduk derhaka Allah siang malam. Hak tu tak ada. Orang kaya, tapi lagi dia kaya, dia dekat diri dengan Allah. Hak tu ramai dalam syurga. Alhamdulillah, habak masjid nak buat apa? Dia kata, kami ni lah Tuan Haji, masjid kami tu, sujud-sujud tu pedih dia. Awak dia kata jadi macam mana? Kapet Allah teruk. Ni bukan macam masjid tuan-tuan ni. Ni kira Allah, sila pun seronok kan. Lepas tu saya tak bagi paksa duduk beli hak kursi duduk sandak. Takut tuan-tuan tutuh lena. Tinggal ustaz duduk mengajar. Ada masjid tentang sujud-sujud tu kena panggung terus.
Ni pedih dia ni. Tu kami duk cerita tu nak buh kapek baru lah. Dia kata pakai siapa tak mai bagi tahu saya dari awal. Siapa ni Tuan Haji? Tak, saya nak bubuh dah. Saya masjid tu memang saya tak nak pergi. Saya pun Korea sini. Dia orang kaya apa masjid tak nak mai pergi masjid kampung dia. Tapi masjid kita minta mau dia bagi. Ni kami duk cadang lah, kami nak bubuh pak setelah depan tu lah kapek baru. Dia kata awak tak bubuh sampai belakang. Tak lah. Pak tu pun haram tak nak penuh dia kata kan. Duk bubuh pun sampai belakang dah kali cicak masuk syurga dia kata duk jejak atas tu. Bompak dia kata tak apa buh. Tu kita pergi jumpa dia lah Tuan Haji. Alhamdulillah lah bubuh 4 tu ramai rupanya puak tu tak mau main masjid pasal pedih. Bubuh sampai belakang dia kata aircon ada aircon. Dia kata aircon ada tapi kena kerat dah lah tu tak bayar kata. Sambung balik. Dia kaya tapi duit dia guna kot mana? Dia guna kot mana duit dia tuan-tuan? Hak jenis tu nak masuk neraka ke? No. Syurga. Yang kaya masuk neraka ni kedekut. Kaya tapi kedekut. Ya Allah. Kira iblis tu baik sikit pada dia. Dia kedekut sungguh. Hak jenis tu pun ada. Bila dia kata jenis bagai nyok ni tak ada lah. Kan? Dia duduk bagai hampas lah. Hak jenis nyok ni tak ada. Allah dia kedekut. Tuan-tuan ni saya sebut-sebut tu gelak tu nak suruh saya kata tu. Tuan-tuan ni pun satu penyakit juga. Ada jenis kedekut ni ada tuan-tuan. Ada. Tuan-tuan tengok P. Ramlee buat cerita Haji Bakhil tu tuan-tuan duk gelak. Tuan-tuan tak tahu P. Ramlee nak kata kat kita. Betul tak? P. Ramlee buat cerita tu dia bubuh tu Haji Bakhil. Tuan-tuan cuba tengok pasal apa dia letak nama Haji Bakhil? Haji Bakhil. Awak dia tak letak Datuk Bakhil. Awak dia tak letak Tan Sri Bakhil. Awak dia tak letak Datuk Sri Bakhil. Dia letak apa dia? Haji Bakhil. Nak habaq apa dia? Penyakit kedekut ni orang agama pun ada. Hak reti hukum pun kena penyakit tu. Hak tak reti agama lagi kena. Kedekut ya Allah Haji Bakhil. Satu hari cikgu sekolah anak yatim pi nak beli kain. Pi tengok cikgu tu perempuan lawa. Nama cikgu apa? Tuan-tuan buat apa? Dia bagi peri Pak Long. Dia minta kat cikgu tu apa dia? Gambar. Bagi gambar satu kain ambil peri. Cikgu tu pun bagi gambar. Balik duk menari seorang-seorang. Hak jenis perangai Haji Bakhil tu bagai nyok pun ada. Dapat gambar duk boleh menari seorang-seorang. Ada tuan. Tiba-tiba 2 cikgu sekolah anak yatim tu main nak minta derma. Jumpa dengan pemandu dia di bawah. Pemandu dia nama Labu dengan Labi. Pembantu dia. Labu! Piram dipanggil. Mzin pegang watak Labi. Ya Labi. Ya apa nama. Dia apa nama. Labu panggil Labi. Labi. Ya Labu. Bagi tahu kat Pak Haji ada cikgu sekolah anak yatim nak minta derma. Mzin kata apa tuan-tuan? Pensan pula Pak Haji ku lagi. Pembantu rumah tau. Dia duk menari dengan gambar cikgu Murni tu. Mai habaq terus demam korang mai. Terus lebih. Selimut aku lebih. Aik tadi Pak Haji sihat ya. Aku demam. Ingat tak tu? Nasib labu-labi. Naik cikgu tu habaq nak kutip derma. Dia suruh Labi pergi selum poket seluar dia. Tarik-tarik ada apa? Ada apa dia tarik-tarik? 1,000, RM1. RM1. Ada RM1 Pak Haji. Toroi suara tu. Bagus. Cikgu tu kata RM1 ya tu Haji. Apa dia jawab tuan-tuan? Apa dia jawab? Budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak. Betul? Tuan-tuan pun gelak. Kak. Tabung masjid depan. Sampai depan tuan-tuan. Pak Su tolak tabung cek sampai depan tuan-tuan. Tuan-tuan pun khabar-khabar ambil apa? Ambil apa buat dalam tabung tu? Deras sikit berapa? RM1. Kawan sebelah kata, Haji, RM1 ya? Dia jawab pula, geng masjid tak boleh pegang duit banyak-banyak. Dia kata. Baru sama perangai dengan Pak Haji Bakhil.
Betul tak? Hak tuan-tuan duk gelak tu kata apa? Kat kita lah. Hak Piramli duk perli tu kata apa? Kat kita lah. Hang kaya tapi kedekut, ya Allah. Kedekut nak mampu di atas pada mampu lagi kedekut tu. Tak pernah mengalir duit. Tuan-tuan, bila duit kita tak mengalir ke arah kebajikan, Allah Ta'ala tarik duit tu ke arah tak jadi kebajikan. Kereta rosak, rumah rosak, sagi hak tu, sagi hak ni. Sebab apa dia? Duit hang tak jadi kebajikan. Naik kereta bersama saya ekor meletup. Cina tu kata, iya ini macam 3,200 tu. Entah. Duit ni Allah Ta'ala suruh belanja, dia bukan suruh simpan. Kalau hang belanja ke arah yang aku tak reda, banyak pada aku reda, silalah. Ni aku bagi peluang kat hang. Main masjid, tengok apa kelengkapan masjid nak. Tu tuan-tuan tengok tu kening tak ada lagi tu. Batang kening ada dah, kening tak ada. Tuan-tuan tak boleh fikir ke tu? Saya main sekali sekala pun tahu fikir. Bukan kening tu mesti saya nak kenapa. Saya bukan wakil rakyat tuan-tuan. Tuan-tuan fikir tanya ni, Pak Zul kita buh kening kot. Baru nampak elok lagi kening tu pun buh jenis anak darah dengan buh janda. Sengit sebelah lu tu buh elok. Tengok apa lagi tak cukup. Tanya apa lagi tak cukup. Aircon ada. Pintu pun buka sendiri dah. Hak lain semua apa yang tak cukup lagi. Pak Su kata semua cukup dah. Cuma envelope ustaz dah tak apa nak cukup lagi. Kalau nak tambah boleh lah. Tambah. Tapi ustaz malam lain jangan malam ni. Kalau tuan-tuan nak tambah pun tak salah kan. Cuba tengok apa lagi masjid kita nak. Tuan-tuan, tak cukup nak bagi perelok. Kalau jenis tu, insya-Allah syurga. Lainlah halnya. Hak tu kita sambung bulan depan. Cukup lapang lah. Jadi tuan-tuan mengaji pun lama-lama. Bid'ah belaka. InsyaAllah hak tu kita sambung bulan depan insyaAllah. Tanda tuan-tuan. Tahun depan kita sambung. Ke-9 dah ngaji pun lama-lama lah. Wallahu alam. Cuma yang nak kesimpulannya apa dia tuan-tuan? Kesimpulannya sebab apa orang miskin banyak duduk dalam syurga dan sebab apa orang kaya banyak duduk dalam neraka? Sebab orang kaya tu yang Allah Ta'ala bagi kepada dia penyakit bakhil. Tuan-tuan selalu kata, saya ni ustaz, hei kalau ada duit, ustaz, saya ni bukan jenis kedekut. Kalau ada duit saya bagi dah, tapi nak buat lagu mana duit tak ada. Memang kedekut tu bukan kena kat hang. Sebab hang tak kaya. Penyakit kedekut tu kena pada orang kaya. Ada orang kaya hak jenis tak kedekut berlamba. Lambat lepas sampai kita kata cukup lah. Datuk cukup lah. Datuk bagi kat orang lain sama buat tidak perasan dalam syurga ni. Geng kampung kita Datuk seorang yang masuk. Dia kata yang ni mai saya buat. Cukup Datuk. Datuk buat dah yang tu Datuk tinggal. Yang ni kita bagi peluang dekat orang kampung buat. Bagi peluang kat orang kampung pula nak buat kebajikan. Kalau tidak boleh kat dia belaka. Dia kata ni mai kita tambah oning sikit. Oning pun dia nak ambil. Ini dia kata tile masjid ni kita ikat sampai ke shilling mau. Kita menuk cadang lagu tu. Dia kata kalau boleh lekat kat shilling pun kita buat tile. Kita kata jangan Datuk. Lekang pergi semen tu Datuk. Terjun teh kepala jemaah tu mampu. Tu dia buat dekat shilling lah. Tidak ada pelekat habis ni kat shilling ni. Kita kata tak apa kalau semen gam tu dekat elok tak apa. Mai hari dia lekang terjun teh kepala. Kalau kepala orang lain tak apa. Takut guna kepala kita tu. Mak dia nak buat. Yang lu dia nak buat. Yang ni dia nak buat. Ada jenis tu. Ada jenis kedekut. Tapi kalau yang Allah Ta'ala kata ni. Orang miskin yang macam mana yang Nabi kata duduk dalam syurga banyak. Lepa yang kalutkan diri dengan amal ibadah. Kalau miskin. Tapi tak kalutkan diri dengan amal ibadah pun tak guna juga. Lepas tu orang perempuan bersiapa duduk dalam neraka banyak. Bulan depan kita baca. Cukup dekat malam ni dulu tuan-tuan. Kalian nak ikut cakap ni lama lagi. Tapi cukup untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita pada malam ni. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Sebelum saya nak tutup. Habis semayang fardu insya ni tuan-tuan keluar tengoklah. Dekat luar sana daripada letak tabung Yayasan Aryadah. Esok saya nak back-in kepada 5 wakil kita yang berada di Selangor dengan Pahang. Banjir Selangor dengan Pahang.
Esok saya nak back in lebih kurang dalam RM20,000 daripada Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan tahu kan apa yang berlaku di sana, tak payah duk cerita lah. Lepas sana tuan-tuan, kawan-kawan kita sana tu, dia nak mula hidup semula. Kawan saya salah seorang yang kena, saya ketayak tengok. Duk mengaji sama-sama dulu, dia baru beli rumah. Buat loan bank RM180,000, renovate rumah dia baru beli tu. RM180,000 buatlah shilling baru, wallpaper, perabot apa, kitchen, kabinet, semua dia buat baru maklum. Siap baru duduk seminggu rumah tu. Tenggelam bah baru ni, tinggal atak. Dia tangkap gambar baru ni, dia hantar WhatsApp, shilling hak baru boh, semua habis tinggal besi lah. Dia kata aku nak kena buat daripada A balik. Baru duduk seminggu. Raita dia X70 ke X50 Proton baru beli. Pagi tu baru pergi ambil plastik tak koyak lagi. Tenggelam timbul kereta pergi duduk 3 kilo daripada rumah. Masa tenggelam bah tu, bini dia duduk dalam pantang. Anak nombor 2. Baru sebulan duduk dalam pantang. Ragas duduk atas bumbung. Sehari semalam anak kecil yang baru dalam pantang tu duduk lena atas bumbung. Saya tengok kawan saya nak mula hidup balik daripada A. Hak lain tuan-tuan yang mak sakit, pak sakit. Jadi saya dah bincang, kita ada wakil di sana. Duit tuan-tuan tu yang nak bagi malam ni kita nak buat apa? Yang pertama kita nak hantar kelengkapan. Ada di sana volunteer, orang-orang yang sukarelawan yang nak pergi cuci rumah ni tak apa dah. Yang bahagian cuci rumah, pergi cuci rumah. Ada yang duk cuci rumah. Saya cari orang yang boleh tolong. Yang pertama tuan-tuan, semalam telefon saya, dia kata, Ustaz, kami ni ada kepakaran bahagian wiring. Nu kita nak salin bot meter tu, hak tenggelam bah apa semua tu nak salin. Dia telefon saya semalam, saya kata tak apa, hari Senin saya back in sikit duit. Esok kita nak bagi kat lepa ni, lepa akan pi rumah-rumah orang yang memerlukan ni. Hak orang kampung yang kerja apa tak ada orang sakit, kita nak tukar papan bot untuk meter apa tu. Dan mereka tolong buat balik bagi rumah tu bercahaya untuk nak cuci. Ada yang mai, saya hantar, saya bincang, pergi sana, dia kata tak apa Ustaz. Saya ada tukang-tukang yang boleh repair-repair. Hak tengok rumah-rumah macam ada orang sakit, mak pak sakit apa tu, kita tolong repair bagi mereka boleh duduk, orang hak sakit tu duduk Ustaz. Hak sihat ni nak cuci rumah sihat, hak sakit tu bagi mereka duduk. Kita dah ada orang di sana. Dia bukan tekat yang ada yang NGO ni dia pergi cuci. Kita pergi tengok orang-orang yang kenal pasti dia ni memang kalau nak tak repair rumah pakai duit RM1 orang tu. RM1 ni biasa Pak Long hak hilang pun banyak tambah hak RM1. Rumah hilang. Keluar rumah ada, balik rumah tak ada. Jadi kita nak buat tu. Berapa yang kita perlu lebih kurang dalam RM20,000. Kita nak bahagi kepada ada 5 wakil kita. Kawan ni sikit, kita pun mampu dekat tu lah. Minggu lepas kita hantar dah lebih kurang 13,200. Saya hantar dah 13,200 daripada yayasan. Ni kita nak bagi lagi. Kita kalau kenal lagu tu tuan-tuan, teriak tak berlagu. Teriak tak berlagu. Jadi malam ni tuan-tuan nak bagi banyak, nak bagilah. Kita kumpul sikit-sikit, kita hantar kat mereka esok. Esok saya nak hantar dah. Nah tuan-tuan, kalau duit duduk rumah Ustaz, balik pergi ambil. Maklum duit tak ada Ustaz, yang maklum ada rantai mah, buat mah maklum saya tahu lah rantai tu saya nak buat apa esok. Pisang mah tak payah duk beli. Dia kata saya rantai mah tak ada, pisang mah ada. Dia kata satu ikat pun boleh, pisang mah tak ada. Maklum duk tambah kencing manis bagi tinggi lah. Dak ni melawak juga. Tuan-tuan nak bagi apa malam ni bagi lah. Bagilah tuan-tuan. Nanti saya ingat minggu depan kita akan lancar pula sekali lagi. Kita nak hantar 1 biji lori daripada Kok Diang hampir sampai ke belah Pahang Melayu. Lori tu nak lalu ni, apa tuan-tuan nak bagi, tuan-tuan pergi hantar kat tepi jalan. Hatta bantai sebiji pun kita terima. Tapi kalau lah ni kita duk hantar bantai dengan tilam, mereka nak tidur tak mana Pak Long ni. Belemuih rumah dengan sengit, tak boleh nak duduk dengan apa pun tak ada. Lah kita tengok yang mana yang rumah yang gelap, kita tolong cahayakan. Mana rumah rosak, sikit-sikit kita repair. Nak pergi buat sebiji, kita bukan kerajaan. Tuan-tuan, kita repair.
Saya utamakan rumah yang penduduk rumah tu ada orang tua-tua dengan budak-budak. Orang tua-tua ni pula yang sakit. Sakit duduk atas katil. Tuan-tuan nak suruh dia duduk dekat pusat pemindahan sementara dengan COVID apa semua ni. Kita tolonglah tuan-tuan, kita tolong mereka. InsyaAllah malam ni kalau tuan-tuan nak bagi, tabung ada di luar sana insyaAllah. Dan juga produk Top Coco pun ada di luar sana. Sekilo 19, setengah kilo RM10 dan secik RM20. Wallahu alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.